Korea Selatan dikejutkan dengan satu kejadian yang menyayat hati. Kejadian yang dianggap sebagai tragedi maritim terburuk Korea Selatan itu telah merabut lebih daripada 300 nyawa. Sebahagian besarnya adalah pelajar sekolah menengah. Apa yang lebih menyedihkan, kejadian malang ini berpunca daripada kelalaian manusia itu sendiri. Berikut adalah kisah mengenai tragedi kapal kargo Sewol yang karam di Korea Selatan. Kira-kira pukul 8.30 pagi pada 16 April tahun 2014, kapal Sewol telah memasuki terusan mangrove di perairan selatan Korea Selatan. Kapal itu dalam perjalanan dari Incheon menuju ke Pulau Jeju. Sebelum itu, Sewol pernah berlayar melalui perairan yang sama. 10 minit kemudian, satu pusingan yang dibuat secara tiba-tiba telah menyebabkan feri itu menjadi condong. Semua anak kapal mula keluar dari kabin mereka apabila menyedari bahawa kapal itu sedang menyengit. Pada pukul 8.50 pagi, Sewol sudah condong sebanyak 30 darjah dan bekalan lampu sudah terpadam. Kapten kapal yang berada di kabin persendiriannya semasa kejadian juga bergegas naik ke bilik kawalan bersama pembantu dan anak kapal yang lain. Pada ketika itu, ketua jurutera sudah pun mematikan enjin. Apabila enjin dimatikan, Sewol sudah tidak dapat mengubah arah dan mula hanyut ke tepi. Kapten dan anak kapal yang lain memberikan arahan kepada semua penumpang untuk memakai jaket keselamatan dan berada di kabin mesin. Pada pukul 9.30 pagi, seramai 150 hingga 160 penumpang dan anak kapal telah melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan diri. Sewol mengambil masa sekitar 2.5 jam untuk tenggelam sepenuhnya. Secara keseluruhannya, seramai 304 orang penumpang dan anak kapal mati dalam bencana Sewol ini, manakala 172 yang lain berjaya diselamatkan. Daripada 304 mangsa, seramai 9 masih lagi belum ditemui dan dianggap meninggal dunia. Daripada 304 mangsa juga, seramai 254 orang mangsa terdiri daripada pelajar sekolah menengah dan guru sekolah menengah dan Won di Bandar Ansan. Namun terdapat beberapa perkara yang menjadi persoalan ramai. Antara mangsa-mangsa paling awal yang berjaya diselamatkan ialah kapten kapal, ketua jurutera, ketua kelasi dan timbalannya. Kapten kapal dan para petugas yang lain telah menyelamatkan diri masing-masing dari kapal yang sedang karam setelah mengeluarkan arahan supaya para penumpang berada di tempat masing-masing. Mereka membiarkan mangsa tenggelam bersama-sama Sewol. Siasatan rasmi telah mendedahkan bahawa kesilapan dan kelalaian manusia memainkan peranan penting dalam tragedi kapal Sewol. Kesilapan ini bukan sahaja menyebabkan kapal itu tenggelam, tetapi juga menyebabkan jumlah korban menjadi begitu banyak. Menurut laporan rasmi lagi, kesilapan utama dan terbesar adalah percubaan untuk membelok kapal secara tidak munasabah yang menyebabkan kapal itu condong sebelum terbalik. Selain itu, beberapa lagi punca menyebabkan terjadinya kejadian malang ini adalah: yang pertama, berat berlebihan. Para penyiasat telah mendapati bahawa beban muatan berlebihan adalah punca utama kemalangan itu. Kapal Sewol membawa muatan kargo sebanyak 2,142 tan, iaitu 3 kali ganda daripada jumlah 1,077 tan yang dibenarkan. Sementara itu, Sewol hanya membawa sebanyak 761 tan air untuk keseimbangan berbanding 1,695 tan yang dicadangkan. Ini menyebabkan kapal itu mudah terbalik. Yang kedua, keselamatan kargo. Pada masa yang sama, keadaan kargo yang diletakkan secara tidak mengikut garis panduan mungkin menyebabkannya bergerak atau beralih tempat. Ini sekaligus menyumbang kepada keadaan kapal yang condong dan terbalik. Yang ketiga, kurang pengalaman. Ketika kemalangan berlaku, kapal itu dipandu oleh juru kemudi ketiga dan dialah yang bertanggungjawab membelok kapal itu secara tiba-tiba. Malangnya, tiada undang-undang yang mewajibkan kapten kapal berada dalam bilik kawalan ketika juru kemudi yang ketiga mengendalikan kapal. Yang keempat, salah komunikasi. Panggilan kecemasan pertama dibuat oleh seorang budak lelaki yang berada di atas kapal menggunakan telefon bimbitnya. Beberapa minit kemudian, barulah anak kapal membuat panggilan kecemasan itu pun kepada pihak berkuasa di Pulau Jeju, iaitu destinasi mereka. Mereka sepatutnya membuat panggilan kecemasan kepada pihak yang lebih hampir dengan tempat kejadian. Yang terakhir, salah arahan. Perhatian khusus diberikan kepada arahan yang telah dikeluarkan oleh kapten kapal dan kelasi. Mereka direkodkan telah memberi arahan berulang kali kepada penumpang supaya berada
berbaring di tempat masing-masing walaupun air sudah mula memasuki kapal. Kebanyakannya penumpang yang terdiri daripada pelajar sekolah mematuhi arahan ini dan berkorban. Pada mulanya, waran tangkap telah dikeluarkan kepada pengendali keselamatan muatan dan pemeriksaan kapal. Selain itu, 15 orang anak kapal yang bertanggungjawab juga telah ditahan dan dituduh sebagai cubai. Mahkamah Daerah Guangzhou telah menjatuhkan hukuman penjara selama 36 tahun kepada kapten kapal. Hakim mengatakan bahawa kapten kapal bukannya satu-satunya orang yang bertanggungjawab atas kematian penumpang Sewol. Ketua Jurutera Sewol pula dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. 13 orang anak kapal yang lain dijatuhkan hukuman sehingga 20 tahun penjara atas tuduhan mengabaikan dan melanggar undang-undang maritim. CEO syarikat kargo juga didapati bersalah kerana membawa muatan berlebihan dan dipenjara selama 10 tahun. 6 orang pekerja syarikat itu juga dijatuhkan hukuman penjara. Setelah membuat rayuan pada tahun 2015, hukuman kapten kapal dikurangkan kepada 25 tahun, manakala 13 anak kapal yang lain dikurangkan kepada 12 tahun. Hukuman ketua jurutera juga dikurangkan kepada 10 tahun dan CEO syarikat kargo kepada 7 tahun sahaja. Kajian jelas menunjukkan bahawa kemalangan Sewol ini berpunca daripada kesilapan manusia. Pengajaran paling tragis mengenai kemalangan ini adalah hakikat bahawa beratus-ratus kanak-kanak mati akibat menerima arahan yang silap. Tambahan pula, gagal mematuhi peraturan dan kurang prosedur keselamatan juga menyumbang kepada kemalangan ini. Beberapa lagi pengajaran yang telah diambil daripada tragedi Sewol seperti yang pertama, kapten kapal tidak sepatutnya berehat di bilik ketika pemandu ketiga yang tidak berpengalaman mengemudi kapal sehingga membuat pusingan tiba-tiba yang membawa maut. Yang kedua, kapal itu lewat berlepas selama 2 jam dan terpaksa menambah kelajuan bagi mengejar masa. Yang ketiga, lebihan muatan kapal itu adalah untuk memaksimumkan keuntungan tanpa mengira keselamatan. Yang keempat, media tempatan melaporkan bahawa pihak berkuasa tidak melakukan operasi mencari dan menyelamat yang tepat ketika kemalangan itu berlaku. Yang kelima, kapten kapal tidak mengarahkan penumpang untuk mengosongkan kapal. Sebaliknya, menyuruh penumpang berada di tempat masing-masing walaupun ia sendiri melompat ke dalam laut bagi menyelamatkan diri sendiri. Yang terakhir ialah anak-anak kapal tidak diberikan latihan pengurusan bencana yang sepatutnya.